Selamat datang ke channel Cikgu Chong, dan hari ini Cikgu Chong nak berkongsi dengan semua macam mana kita boleh menggunakan calculator classes ni untuk membantu kita menyemak atau membinakan satu jadual seperti ini. Jadi untuk bab 7 tingkatan 5 ini kita memang kena binakan satu jadual ni untuk mengirakan kita punya sisihan piawai, iaitu sebenarnya kita nak dapatkan nilai iaitu jumlah kegerapan darab dengan kita punya nilai titik tengah, dan juga jumlah kegerapan darab dengan titik tengah kuasa 2. Jadi kalau kita gunakan kalkulator yang biasa, memang kita akan tekan satu persatu untuk dapatkan nilai ni. Jadi hari ini saya nak berkongsi dengan semua, sebenarnya kita boleh gunakan calculator classes ni untuk membantu kita membinakan jadual ini dengan mudah lah. Video ni saya akan berkongsi dengan semua macam mana kita masukkan nilai ke dalam spreadsheet, dan juga macam mana kita bentukkan formula supaya kita dapat wujudkan kegerapan darab dengan nilai titik tengah dan juga nilai kuasa 2 semua tu. Dan juga akhir sekali saya akan juga tunjukkan macam mana kita gunakan formula untuk masukkan sum, iaitu jumlahkan nilai itu. Jadi pertama sekali kita perlu pergi ke menu, lepas tu kita perlu tekan nombor 8 iaitu spreadsheet. Jadi kalau anda nak scroll ke sebelah sana pun boleh juga, atau anda boleh terus tekan 8. Jadi selepas tu nilai yang kita perlu masukkan tu sebenarnya adalah kegerapan dan titik tengah sahaja. Jadi kita katakan masuk 4, lepas tu tekan sama dengan, lepas tu 8 sama dengan 9 sama dengan, lepas tu 10 sama dengan 9 sama dengan. Jadi kita ada 5 baris sahaja. Lepas tu kita masukkan pula untuk titik tengah. Jadi sebelum kita masuk titik tengah tu, kalau kita nak carikan jumlah tu, kita hanya perlu pergi ke option. Selepas tu tekan ke bawah, tekan lagi. Dan anda nak nampak ni adalah sum. Sum itu adalah jumlah. Kita boleh masukkan 4. Selepas tu kita perhatikan untuk kita punya kolom ini adalah lajur ini adalah huruf A. Maka kita perlu tekan alpha. Lepas tu carikan A di mana? A itu adalah di atas negatif tu. Jadi di sini kita kena mulakan daripada 1 dan kita perlu letakkan satu titik tu. Jadi titik tu adalah di sini, iaitu kita kena tekan alpha. Lepas tu masukkan titik ni. Maksudnya adalah dia adalah sampai baris yang keberapa. Jadi baris yang ke-5. Jadi kita kena tekan alpha lagi, masukkan A, lepas tu tekan 5. Tutup kurungan. Dan kita boleh jumlahkan lajur yang pertama iaitu 40. Lepas tu kita perlu pergi ke lajur yang kedua dan kita akan masukkan nilai di tengah tu 13.2 sama dengan, lepas tu 13.7 sama dengan 14.2, 14.7, 15.2. Jadi itu saja dua lajur yang kita perlu masukkan. Jadi selepas tu kita boleh bentukkan rumus untuk kirakan nilai iaitu fx tu. Jadi macam mana kita bentukkan? Kita tekan option, lepas tu kita tekan view formula iaitu nombor 1. Dan di sini kita sebenarnya akan ambil nilai daripada dua lajur yang pertama tu. Jadi kita tekan option dan kita tekan nombor 2 grab, iaitu kita nak ambil nilai tu. Jadi kita pergi ke kolom atau lajur A tu, kita tekan sama dengan. Selepas tu kita tekan darab. Lepas tu tekan option lagi untuk kita ambil grab nilai lajur kedua tu iaitu B, tekan sama dengan. Dan kita tekan sama dengan lagi untuk kita pergi ke julat. Jadi range ni adalah julat. Dan kalau anda ingat, julat tu adalah kita kena masukkan bilangan baris tadi, iaitu daripada baris yang pertama sampai baris yang ke-5. Jadi kita perlu tekan arrow ke depan. Lepas tu kita kena padamkan nombor 1 yang hujung tu, masukkan 5. Lepas tu tekan sama dengan. Tekan lagi. Dan kita akan dapat nilai tu iaitu sama seperti kita punya fx. Jadi saya buka besar sikit supaya anda nampak dia memang sama. Jadi 52.8, 109.6, 127.8, 147, 146.8. Dan di sini kita perlu masukkan jumlah. Jadi sekali lagi kita perlu tekan option. Lepas tu tekan ke bawah lagi. Jadi kita perlu masukkan 4 iaitu sum. Lepas tu perhatikan untuk lajur ini adalah lajur C. Jadi kita perlu masukkan huruf C. Tekan alpha, tekan X kuasa negatif 1 tu sebab C tu di atas ni. Jadi tekan ni.
Lepas tu masukkan 1, masukkan tanda tu yang di sini. Lepas tu masuk lagi C sampai C ke berapa? C baris yang kelima. Jadi tutup kurungan, tekan sama dengan. Dan kita akan dapat 574, iaitu sama seperti contoh. Selepas tu kita akan pergi ke atas lagi dan sekarang kita nak kirakan X kuasa 2. Jadi sama juga, kita hanya perlu masukkan rumus sajalah. Jadi kita tekan option, lepas tu view formula. Dan formula di sini sebenarnya adalah X kuasa 2, iaitu kita akan tekan option untuk kita ambil nilai daripada lajur B. Sebab lajur B lah adalah X kita, tekan sama dengan, dan kita masukkan kuasa 2. Jadi kuasa 2 tu di sini. Lepas tu kita tekan sama dengan lagi, kita tekan arrow ke depan. Dan hujung sekali tu kita padamkan 1 tu, gantikan dengan 5 sebab dia sampai baris yang kelima sahaja. Jadi tekan sama dengan, tekan lagi sekali dan kita akan dapat nilai tu 174.24 dan kita bandingkan, memang nilainya adalah sama. Jadi macam tu. Selepas tu kita pergi ke lajur seterusnya, iaitu kita nak carikan fx kuasa 2. Jadi kita sama juga, kita hanya masukkan rumus itu, tekan option, tekan nombor 1 view formula. Lepas tu tekan option lagi untuk kita ambil grab nilai. Grab nilai tu kita akan ambil f dan x kuasa 2. Jadi f tu adalah kita punya lajur pertama. Jadi tekan sama dengan, selepas tu tekan darab dan kita tekan option lagi untuk kita ambil nilai daripada lajur x kuasa 2 tu, iaitu ini. Tekan sama dengan dan tekan sama dengan lagi, tekan arrow ke depan sampai hujung sekali. Kita padamkan 1 tu, gantikan dengan 5. Jadi tekan sama dengan. Selepas tu kita memang akan dapat nilai tu, iaitu 696.96 dan anda boleh bandingkan sendiri. Jadi di sini sebenarnya ada sikit kelemahan daripada calculator classes ni, iaitu semasa ada nombor yang banyak tu, bundaran tu mungkin tidak tepat. Contohnya di sini 1501.5 sahaja. Sedangkan dalam buku teks tu dia adalah 0.52. Jadi ingatlah di sini sebenarnya fungsi calculator tu adalah untuk membantu kita menyemak jawapan saja. Jadi anda tetap perlu carikan satu persatu. Selepas tu kita hanya gunakan calculator classes ni untuk membandingkan jawapan. Jadi hanya agak-agak sajalah. Lepas tu kita perlu carikan sum atau jumlah tu. Jadi di sini pergi ke bawah sekali, tekan option, tekan pergi ke bawah tu. Lepas tu kita tekan nombor 4 sum dan kita perhatikan ini adalah lajur E. Jadi kita tekan alpha, cari E, lepas tu tekan 1, masukkan simbol tu iaitu alpha, simbol yang seperti speech tu. Lepas tu kita tekan alpha lagi, masukkan E sampai baris yang kelima, tutup kurungan, tekan sama dengan. Dan kita dapat nilai tu iaitu 8253.5. Jadi kita sudah berjaya untuk dapatkan nilai daripada jadual tu. Jadi saya rasa cara ini memang sangat mudah lah untuk kita semakkan nilai yang kita dapatkan untuk jadual tu. Sebab saya percaya langkah yang paling susah di sini sebenarnya adalah binakan jadual ini untuk carikan jumlah untuk 3 nilai tersebut, iaitu jumlah kekerapan darab dengan nilai titik tengah dan jumlah kekerapan darab dengan titik tengah kuasa 2. Jadi semasa kita binakan jadual, kemungkinan kita akan buat kesilapan. Jadi dengan cara menggunakan calculator classes ini, kita boleh menyemak jadual kita untuk memastikan 3 nilai yang kita dapat tu adalah tepat. Jadi selepas tu anda hanya perlu gunakan 3 nilai ini untuk masukkan ke dalam rumus dan kirakan kita punya min dan sisihan piawai. Jadi saya harap perkongsian hari ini dapat membantu anda untuk memudahkan anda menyemak jawapan untuk bab 7 tingkatan 5 ini. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.